Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Eliani Malini binti Muhammad Zanurin daripada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dari OUM Ipoh Learning Center. Pada hari ini, saya akan membentangkan 3 aktiviti. Pada aktiviti yang pertama, saya akan menggunakan buku besar yang bertajuk Si Tanggang. Manakala bagi aktiviti yang kedua, saya akan membentangkan tentang seronoknya membuat mahkota sendiri. Dan pada aktiviti yang ketiga, saya akan membentangkan tentang aktiviti membuat kad ucapan untuk ibu yang tersayang. Bagi rancangan pengajaran yang pertama, saya akan membentangkan berkaitan dengan kisah Si Tanggang, di mana tunca yang disepadukan ialah menunjukkan sikap positif, iaitu belas kasihan. Kita mestilah mempunyai rasa belas kasihan terhadap ibu dan ayah kita. Kemahiran yang kanak-kanak akan dapat melalui cerita Si Tanggang ini ialah kanak-kanak dapat membangkitkan rasa ingin tahu di kalangan kanak-kanak, dapat menarik minat kanak-kanak untuk mengekalkan perhatian, dan juga dapat meningkatkan penguasaan kanak-kanak untuk mendengar dan bertutur di kalangan kanak-kanak. Bagi langkah yang pertama, seperti berikut. Hai adik-adik, apa khabar? Adik-adik sihat hari ini? Kita berjumpa lagi pada hari ini. Teacher harap adik-adik sihat-sihat sahaja. Okey, siapa yang nak dengar cerita Si Tanggang? Adik-adik pernah dengar cerita Si Tanggang? Tak pernah? Yang lain tahu? Pernah dengar ke? Okey, tak apa, teacher akan ceritakan kisah Si Tanggang hari ini. Siapa yang nak dengar? Angkat tangan. Sila angkat tangan. Oh, pandai. Okey. Kalau adik-adik nak dengar, adik-adik mesti senyap, dengar dengan teliti. Boleh? Pandai. Baiklah, di tangan teacher ini ialah teacher ada buku besar. Okey, macam mana kita nak pegang buku ni? Caranya ialah kita kena menyelak buku ni daripada atas, kita tarik ke bawah dan kita buka dari bawah, dari bucu. Boleh? Di dalam sebuah kampung terdapat Mak Kuntum dan juga anaknya Si Tanggang. Si Tanggang telah kehilangan ayahnya semasa dia kecil lagi. Si Tanggang hanya dibesarkan oleh ibunya, iaitu Mak Kuntum. Mereka tinggal di pinggir kampung. Tanggang dan ibunya sangat miskin. Oleh kerana kemiskinannya itu, dia telah diejek oleh penduduk kampung. Pada suatu hari, Si Tanggang berbual dengan ibunya. Si Tanggang berkata, Mak, Tanggang nak merantau lah, Mak. Boleh tak, Mak? Ibunya menjawab, kamu nak merantau ke mana, Tanggang? Tanggang nak merantau ke Pekan lah, Mak. Tanggang dah tak tahan diejek oleh orang-orang kampung. Tanggang malulah, Mak, dihina oleh orang-orang kampung. Izinkanlah, Mak, Tanggang pergi. Bolehlah, Mak. Setelah puas dipujuk, akhirnya ibu Tanggang, Mak Kuntum, mengizinkan Tanggang untuk pergi merantau. Mak Kuntum pun membenarkan Tanggang untuk pergi merantau. Bertahun-tahun lamanya, namun khabar berita daripada anaknya Si Tanggang tidak juga kedengaran tiba. Apa kabarkah agaknya Si Tanggang, ya? Bagaimanakah keadaan Si Tanggang, ya? Di suatu petang yang damai, muncullah rakan Tanggang, Si Jabib. Jabib pergi menemui ibunya Kuntum. Makcik Kuntum nak tahu Tanggang sudah balik. Wah, besarnya kapal dia. Betul ke, Jabib? Tanggang dah balik? Benarkah apa yang kamu katakan ini? Benar, Mak Kuntum. Tanggang sudah balik. Kapalnya ada di sana. Mak Kuntum boleh pergi kalau tak percaya cakap saya. Tanpa berlengah lagi, Ibu Kuntum pun terus pergi ke dapur dan menyediakan makanan kesukaan Si Tanggang,
Ibunya menyediakan kuih kari pap buat bekalan anaknya di kapal. Setelah siap kuih kari papnya, Mak Kuntum pun bungkus kuih tersebut untuk dibawa ke kapal si Tanggang. Mak Kuntum pun mendayung perahunya, mendayung sehingga tibalah di kapal anaknya Tanggang. Setibanya di kapal, "Tanggang, kau dah balik nak? Bila kau balik? Kenapa tak singgah ke rumah Mak? Kenapa dah lama tak jenguk Mak? Ini, Mak ada bawakan kuih kari pap kesukaan kau ni Tanggang. Marilah sini ambil. Kau kan suka makan kari pap ni. Mak tahu kau suka kari pap ni. Mak baru buat panas lagi ni." Dengan lantang dan sombongnya, si Tanggang telah mengherdik ibunya. "Hei, orang tua, kamu ni siapa? Siapakah anakmu? Mana ada anakmu di sini?" Jawab Tanggang dengan action sekali. "Mak aku telah lama mati. Mak aku tak ada di sini." "Nyah kau orang tua, nyah. Ibuku tiada di sini. Pengawal, pergi usir orang tua ini." Setelah ditepisnya kuih kari pap tersebut, lalu bersepahlah kuih kari pap tersebut di lantai kapal si Tanggang. Si Tanggang menyuruh pengawal-pengawal tersebut untuk mencampakkan kuih kari pap yang Mak Kuntum bawakan ke laut. Tanpa berlengah lagi, si pengawal pun mengutip kari pap tersebut lalu dicampakkan di laut. Sambil berasa sedih, Mak Kuntum berasa sangat sedih. Lalu beliau pun terus mendayung perahunya, mendayung untuk terus ke pantai, untuk menuju ke rumahnya. Setibanya di pantai, maka Mak Kuntum pun terus berdoa bila dia tiba di pantai. "Ya Tuhan, kau tunjukkanlah pada anakku yang tidak mengakui aku ibunya. Kau tunjukkanlah ya Allah pada dia bahawa aku ini adalah sebenar-benarnya ibunya. Engkau hukumlah dia ya Allah. Engkau hukumlah anakku itu yang tidak mengakui aku ini sebagai ibunya." Tanpa disedari, Mak Kuntum pun terus menangis dan menangis tanpa henti-henti. Tiba-tiba, kedengaran kilat dan petir yang saling sabung menyabung tanpa henti-henti. Kilat dan petir sangat menakutkan. Kilat dan petir yang saling sabung menyabung telah menyebabkan ombak laut terus bergelora dan menyebabkan kapal si Tanggang terombang-ambing di tengah lautan. Kapal si Tanggang habis dinaiki air laut yang membasahi air hujan yang lebat telah membasahi kapal si Tanggang. Si Tanggang tidak dapat menyelamatkan diri lagi bersama isterinya. Bunyi kilat dan petir yang tidak putus-putus menyebabkan kapal Tanggang dinaiki air dan lalu karam di telan lautan. Tanggang dan isterinya tidak dapat menyelamatkan diri lagi. Mereka terus jatuh ke dalam laut. Kedengaran sayup-sayup suara si Tanggang memanggil, "Mak, Mak, ampunkan Tanggang, Mak. Ampunkan Tanggang, Mak. Tanggang minta maaf. Tanggang mengaku yang Tanggang salah. Mak, Mak, tolong Tanggang, Mak." Sambil tu hujan dan petir tidak putus-putus, saling sabung menyambung. Akhirnya, Tanggang dan isterinya telah disumpah dan mereka telah bertukar menjadi batu. Jadi itulah merupakan balasan sekiranya kita tidak mendengar
kata ibu dan ayah kita. Itu adalah merupakan balasan pada tanggang yang telah derhaka pada ibunya, yang tidak mengakui ibunya itu adalah sebagai ibunya, kerana telah malu hadap isterinya yang cantik jelita golongan bangsawan. Tanggang sedar bahawa ibunya hanya merupakan orang miskin dengan pakaian yang comot, yang koyak rabak. Ibunya tidak mampu untuk membeli pakaian yang baharu. Kesimpulannya cerita si Tanggang, adik-adik mestilah mendengar kata dan nasihat ibu-ibu adik-adik. Adik-adik ingat bahawa syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Adik-adik mesti selalu mendengar kata ibu. Jangan pernah mengguris perasaan ibu adik-adik. Sekiranya adik-adik ada terlukakan hati ibu dan ayah, cepat-cepat minta maaf kepada mereka. Bagi aktiviti yang kedua, kita akan membuat mahkota sendiri. Adik-adik nak buat tak mahkota sendiri? Nak? Bagus. Jom kita mula. Boleh? Okey. Di tangan cikgu ada 3 gambar mahkota. Yang ini untuk lelaki punya. Yang ini pun untuk lelaki punya. Yang ini untuk perempuan. Okey, boleh kita mula. Caranya ialah kita guntingkan dulu satu bahagian. Mula-mula adik-adik kena warnakan dahulu ya. Pastikan adik-adik warnakan dengan terang dan pekat. Selepas adik-adik warnakan, kita boleh laminate dan kita boleh gunting. Setelah selesai menggunting, hasilnya begini. Ini ialah bahagian yang telah siap digunting. Setiap 3 bahagian ini kita hendaklah selotip ataupun kita stapler. Jadi ini ialah hasil yang telah kita siapkan. Okey. Untuk memudahkan adik-adik, kita guna selotip saja. Setelah siap, bolehlah adik-adik pakai macam cikgu. Cantik tak? Okey, buat cepat ya. Okey, ada sesiapa yang dah siap? Mari sini. Cikgu tolong guntingkan. Okey, setelah siap, kita bolehlah main peranan masing-masing di sudut main peranan. Bolehkah kita? Okey, jom. Okey, bagi aktiviti yang ketiga pula, kita perlukan kertas warna. Alright. Jadi terpulang pada adik-adik. Adik-adik hendak pilih warna apa. Tapi yang penting mestilah 2 warna yang berlainan. Macam ini. Okey. Cikgu telah pilih 2 warna. Warna ungu dan juga warna merah jambu. Sebentar lagi teacher akan tunjukkan. 2 helai kertas ini kita lipat kepada 2 bahagian sama rata. Seperti ini. Ini ialah kertas tadi, kertas warna 2 helai yang berlainan warna. Cikgu telah lipat kepada 2 bahagian. Seperti ini. Kemudian, kita hendaklah guntingkan di bahagian bucu ini. Untuk menjadikan dia bentuk. Sebentar, saya akan tunjuk ya. Ini ialah ujung kertas yang telah siap digunting. Gunting sehingga dari atas sampai ke bawah. Kemudian bahagian yang kita gunting ini, kita buka kertas ini dan kita akan lipat berselang-selang. Kita akan lipat dia satu persatu seperti ini. Okey, ini ialah bahagian dalam kad ucapan yang
Setelah siap, kita gunting tepi dia dan kita lipatkan dia berselang-selang ke atas, ke arah atas ya. Okey, ni di dalam, ni bentuk seperti di dalam. Ini ialah di luar. Di luar kad ucapan, adik-adik bolehlah tulis kepada ibu tersayang. Di dalam kad ucapan ini, di bahagian dalam, adik-adik bolehlah tulis saya sayang ibu. Di sebelah sini, adik-adik boleh tulis terima kasih ibu. Boleh ke? Okey, siapa yang tak boleh mari sini sayang. Mari sini, teacher tolongkan. Okey, setelah selesai membuat kad ucapan, jom kita nyanyi lagu ibu sama-sama. Boleh? Dah sedia untuk mendengar? Okey, mari. Kita boleh menyanyi bersama-sama ya, dengan iringan muzik. Okey, sedia? 1, 2, 3. Ibu, engkaulah ratu hatiku. Bila ku berduka, engkau hiburkan selalu. Ibu, ibu, engkaulah ratu hatiku. Jadi, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga ianya bermanfaat untuk semua. Semoga adik-adik semua boleh berjaya dalam hidup. Sekian saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam hormat.